Selamat pagi, salam sejahtera. Beberapa hari yang lepas, Sabudin memberikan satu kenyataan dalam blog beliau. Selepas akaun bank dibeku, rumah dan pejabat peribadi pemimpin-pemimpin bersatu hendaklah juga diperiksa. Ini membuatkan saya terfikir satu perkara. Mengapa rumah pemimpin-pemimpin bersatu perlu diserbu juga oleh SPRM? Adakah di rumah itu yang dimaksudkan ini mempunyai perkara-perkara yang tersembunyi? Yang paling memeranjatkan ialah adakah di rumah itu ada duit yang banyak? Kerana seperti yang Puan kata kemarin, dia kata dia tak percaya kalau Muhyiddin tiada duit lain lagi. Dia kata mustahil Muhyiddin tak ada duit lain. Apabila Muhyiddin kata tiada duit bikin bayar gaji staf Perikatan Nasional apabila akaun bersatu dibekukan, makna kata tiada duit lagi lah tunai dalam tangan. Tapi apa yang dikatakan oleh Sabudin ini ialah selepas akaun bank bersatu dibekukan, rumah dan pejabat pribadi pemimpin bersatu hendaklah juga diperiksa. Apa yang nak diperiksa di sana? Adakah perkara-perkara sebelum ini boleh dijadikan sandaran atau rujukan? Saudara-saudara, kalau mengimbas pada sejarah-sejarah lampau, apabila akaun bank dibekukan dan SPRM membuat serbuan di rumah, di pejabat kediaman pemimpin-pemimpin yang terlibat, ada saja penemuan yang memeranjatkan di rumah mereka. Pertama sekali, kalau Anda masih ingat, apabila Anwar Musa mendedahkan bahwa beliau kata Anwar Musa masuk bilik tidur Muhyiddin, Muhyiddin beri UMNO Sabah puluhan juta ringgit. Makna kata di dalam bilik tidur yang dirujuk oleh Anwar Musa, disebut sebagai bilik ini, mempunyai duit puluhan juta. Persoalan hari ini, ini persoalan dia yang besar yang mungkin Anda mahu komen, yang Anda perlu komen, ialah kenapa selalu berlaku begini, yaitu ada duit di dalam rumah puluhan juta. Karena nenek aku kata, karena nenek saya kata, menyimpan duit paling selamat itu kalau dulu-dulu di bawah bantal. Kalau kamu fahamlah orang Sabah cakap dulu-dulu. Kalau zaman dahulu kala nak menyimpan duit sebelum ada bank, mereka simpan duit itu di bawah bantal supaya tidak dicuri orang. Tapi pada zaman moden ini bank kan ada. Kenapa duit itu tak disimpan di bank? Tolong jawab. Tolong bantu saya jawab. Kenapa duit itu yang puluhan juta itu tak disimpan dalam bank, disimpan pula dalam bilik? Ada lagi beberapa duluan yang saya akan kongsi selepas ini. 2-3 case yang mana duit itu diserbu, bukan duit, rumah itu diserbu, pejabat itu diserbu, uangnya bertumpuk-tumpuk. Orang sahabat cakap bertumpuk-tumpuk. Kalau dalam bahasa bakunya banyaklah ada yang dalam kabinet kabinet TV yang ditemui. Persoalan dia kenapa tidak disimpan di bank? Saya tahu Anda mungkin kata itu jawaban mudah, tapi bantulah saya berikan komen supaya Anda dapat berikan komen. Kenapa tidak simpan di bank? Karena istri saya cakap tadi begini, kenapa tidak disimpan di bank? Kan di bank itu pandai, dia ada dividen. Lebih baik simpan di bank. Bayangkan kalau ada puluhan juta simpan dalam bank. Kan itu adalah milik parti. Nanti dia akan ada bunga, dia akan ada dividen, dia akan ada keuntungan. Kalau puluhan juta dalam bank, bukankah itu memberikan satu keuntungan besar kepada parti itu sendiri? Sebab ianya bertambah. Tidaklah seperti simpan di dalam kabinet, simpan di bawah bantal. Dia bukan bertambah. Dia hanya dimakan lipas dan ulat dan tikus. Ataukah mereka lebih percaya tikus dan lipas yang menjaga uang itu berbanding dengan keselamatan yang disediakan oleh pihak bank?
Jadi saudara-saudara, isu pertama yang boleh kita jadi rujukan ialah tentang pendedahan Anwar Musa itu. Tapi yang lebih menarik lagi ialah apabila isu pada tahun 2016, kalau masih ingat, orang Sabah pasti ingat, apabila SPRM menyerbu rumah pegawai jabatan air dan menemui uang tunai 50 juta ringgit di dalam rumah itu. Dalam berita yang saya kaji tadi, mereka mengambil masa, SPRM mengambil masa lebih daripada 2 hari menghitung, mengira duit 50 juta itu. Saya tak pernah kira duit lagi sampai 1 juta, 100 juta. 100 juta. Tak pernah kira. Uang 100.000 pun saya tak pernah kira secara tunai. Tak pernah. Dalam account pernah kiralah kan. Tapi dalam tunai tak pernah. Saya tak tahu berapa tebalnya. Bayangkan 50 juta mengambil masa berhari-hari baru selesai kira. Persoalannya kembali semula kepada yang asal. Kenapa mereka simpan dalam rumah? Apa yang ditakuti sangat? Ketaralah sangat kan, mereka takut kedapatan ada sesuatu yang tidak sesuai ataupun melanggar peraturan. Kalau tidak, lebih baik duit 50 juta ini simpan di bank, biar dia, orang Sabah cakap, biar dia beranak, biar dia ada dividen, keuntungan kan. Tapi kenapa disimpan di dalam rumah? 50 juta duit tunai di rumah pegawai jabatan air. Punya banyak. Ini berita pada tahun 2016 daripada Borneo Today. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjumpai uang tunai dianggarkan hampir 50 juta di dalam sebuah rumah salah seorang pegawai kanan syarikat berkaitan GLC Sabah dalam serbuan ke rumahnya pada hari Selasa. Dan dalam sidang media hari Rabu, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Datuk Azam Baki memberitahu MSCC juga membekukan RM60 juta dalam beberapa akaun bank di salah sebuah negara jiran. Saudara-saudara, itu satu. Duluan kita yang seterusnya, pasti Anda tahu. Ianya berkaitan dengan serbuan di rumah Najib. Yang ini paling banyak lah. Paling banyak duit yang ditemui dalam bentuk tunai dalam sebuah rumah. Kembali lagi pada soalan kita yang asal tadi. Kenapa disimpan di kabinet rumah, di almari rumah? Kenapa bukan di bank? Adakah ini sesuatu yang mereka sengaja atau senang mau guna, susah-susah lagi kasih keluar atau macam mana? Sebab biasanya sebuah parti atau sebuah pertubuhan atau sebuah kelam, kalau ada duit, dia tidak boleh dalam bentuk tunai, dia ada had. Dalam perlembagaan yang saya tahu, sebuah persatuan atau organisasi, perlembagaannya itu akan memberitahu hanya sekian duit, nilai duit yang boleh dipegang oleh bendahari atau pengerusi, selebihnya mesti dimasukkan dalam account bank bagi menghalang dan mengelakkan berlakunya kehilangan duit dan juga penyalahgunaan uang. Tapi kenapa sampai ada duit dalam almari bernilai lebih daripada 1 juta? Tadi 50 juta. Tadi Anwar Musa dedah berpuluh juta. Selepas itu ada 50 juta. Dan yang paling mengejutkan, dalam isu kes skandal 1MDB, walaupun tidak dikaitkan, tapi SPRM menyatakan bahawa mereka menemui uang tunai lebih RM 114 juta milik Datuk Seri Najib Razak. Itu yang ditemui. Saudara-saudara sekalian, merampas sejumlah wang. Antara serbuan yang dibuat adalah di sebuah kondominium mewah di Pavilion Residence yang dikatakan milik Najib dan merampas sejumlah wang tunai, barang kemas dan beg-beg tangan berjenama. Amar Singh juga menjadi orang yang paling populer ketika ini kerap mengadakan sidang akhbar melaporkan perkembangan kes berkaitan Najib. Saudara-saudara sekalian, yang menariknya ialah Najib telah berulang kali menafikan bahawa uang tunai dan barangan yang disita adalah milik peribadinya. Malah kondominium yang diserbu juga bukan milik ahli parlimen pekan itu atau istrinya. Itu dakwaan Najib Tun Razak.
Hakim mengatakan, Hakim Muhammad Jamil Hussein berkata Jabatan Peguam Negara gagal membuktikan bahwa wang RM 114 juta itu mempunyai kaitan dengan skandal penyelewengan dana 1MDB. Beliau juga mengarahkan agar wang tunai yang disita kerajaan itu dikembalikan kepada Najib dengan serta-merta. Itu yang berlaku pada tahun 2021 dalam edisi 9, 22 Mei 2021. Sebelum kita berpisah, mohon kiranya Anda bantu tekan butang subscribe dan Anda mesti jawab persoalan tadi. Kenapa diorang simpan dalam kabinet dan almari rumah duit berjuta-juta itu? Kita jumpa lagi. Bye-bye.